handphone ataupun laptop yang sentuh tu boleh enlargekan. Kita dah belajar ni. Ni. Kita dah belajar apa dah? Ni. Ini pandangan sebelum nak masuk tajuk VL ni kita ambil kita ambil helikopter view dulu pandangan menyeluruh pasal kita dah belajar di sini ada hubung kait, kita belajar dulu ni hubung kait isim dengan belajar pada yang hubung kait isim dengan haraf. Sekarang ni kita nak belajar ni fi'il ni pun ada kaitan dengan, tengok fi'il ni ada kaitan dengan isim dan nanti dia juga ada kaitan dengan haraf. Ini basically yang paling penting ialah yang kat sini ni. Apa kaitan fi'il dengan isim? Kan? Sebab nanti kita dah belajar isim ni terpisah. Isim cerita isim. Kan? Dengan tanda dia, dengan jantinan dia, dengan bilangan dia, dengan gambar satu je, gambar dua je, isim tunjuknya, isim maksudnya. Haraf dah belajar, kita dah belajar apa? Kita dah belajar 4 dah belajar, 3 tak belajar. Sendiri, dia tersendiri. Dan sekarang ni kita belajar fi'il. Fi'il pun kita akan belajar, dia pun tersendiri. Walaupun tersendiri, ada satu part yang dia ada connect langsung dengan isim. Apakah isim tu yang contact direct dengan fi'il? Apa dia? Orang baru jawab. Orang lama tahu dah. Apa dia? Dah tengok video kan? Saya dah hantar 7 video. 2 voice note dengan PDF. Apa dia? Apa jawapan dia? Tolong jawab. Orang baru. Apa dia? Apa dia? Kak Yemi Sabun sebut tadi. Apa dia? Pelaku. Alah isim dia. Orang baru tolong jawab. Apa dia? Domer satu. Domer satu saja. Tak. Macam fi'il ni tak ada kena-mengena dengan isim tunjuk. Dalam fi'il ni tak ada kena-mengena dengan isim maksud. Dengan fi'il ni tak ada kena-mengena dengan alif lam, tak ada kena-mengena dengan tanwin, tak ada kena-mengena dengan tamabu. Dengan kata lain, fi'il tak pernah ada alif lam, fi'il tak pernah ada tanwin, fi'il tak pernah ada tamabu. Faham tak? So, kata kalangan tiba-tiba nak belajar bahasa Arab, kan? Cikgu tu dia ajar bermula dengan fi'il. Isim dia tak ajar, haraf pun tak ajar. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Belajar fi'il dulu. Tapi dia kena ajar, sebelum tu kena ajar domer satu. Cukup. Ajar domer satu, ajar ke tapak tangan dengan yang ada empat boleh tu. Empat boleh, tapi kita ambil 7, belajar yang itu, tahu kat mana, maka terus belajar fi'il. Boleh? Memang boleh. Boleh faham? Memang boleh faham. Sebab itu je. So sebelum tu nak tunjuk kau sebut huwa tu kalau dekat tapak tangan ke mana dia ambil? Kelengkeng bawah. Kelengkeng bawah. Kelengkeng yang bawah. Pelaku satu. Kelengkeng. Home? Ujung. Ujung kelengkeng. Pangkal ujung kat pangkal ujung. Mana? Okey? Ujung. Kalau dia Pangkal. Jari manis. Jari manis. Tak payah jari. Manis pangkal. Tak payah kuning. Huwa kelengkeng pangkal. Home kelengkeng ujung. Here manis. Pangkal. Dia tu kan perempuan
Kaki. Dia lemah macam mantu. Tak. Kau biar pun. Kan? Antum? Ramai lelaki kan? Ya. Atas. Ujung. Ramai lelaki. Ujung. Hantu. Buat jantung juga. Ramai jantung kan? Kemudian Anak dah mau kat ujung jari kan? Ujung jari anak dah Jadi ibu. jari ibu. ibu pangkal. Ibu pangkal. Nano Ujung. 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 Kita ambil 7 ni je. Apa? Yang paling banyak dalam Al-Quran. Yang 7 ni, yang 4 boleh ni, yang 7 ni. Dia ni siapa ni? Dia ni siapa dalam fi'il? Dia ni adalah pembuat. Dia ni adalah pelaku pada perbuatan tu. Pelaku kan? Situ tu dia pelaku kalau dia kalau huwa tu dia kan? Dia kalau so nanti saya pun cerita umum kan, belum masuk tajuk ini. Kalau katakan dekat huwa dekat apa nama huwa tu mesti bermula dia. Kalau bahasa Malaysia lah dia. Kalau bahasa dia telah apalah perbuatannya, apalah nama perbuatannya. Dekat home mereka telah apa adalah nama perbuatannya. Hia apa dia? She telah apa? Dekat anta engkau telah. Dekat antum kalian telah. Dekat aku anak aku telah. Kalau dekat anak kami telah. Itu kalau masa kita belajar tajuk mati. Nanti kita belajar modifik. Kan? Dekat huwa nanti terjemahan apa? Dia lelaki. Dia apa? Dia lelaki. Dia lelaki. Sedang melakukan. Dia sedang. Dia akan. Sedang apa? Sebuah perbuatannya. Ataupun dia akan. Sebuah perbuatannya sebab future. Dekat home nanti terjemahannya mereka akan. Mereka sedang. Itu kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab ni sebut je mudhari' ada 2 terjemahan dia. Akan ataupun sedang. Sedang buat. Akan buat ataupun sedang buat. Dekat hiya, she akan buat. Apa buat dan sebuah perbuatan dia. Ataupun she sedang. Dekat hantar nanti kita akan terjemahkan lah. Engkau akan ataupun engkau sedang. Sebutlah perbuatan dia. Antum sama juga kalian akan, kalian sedang. Kalau ke anak, aku akan atau aku sedang. Sebutlah perbuatan dia. Kalau nanu, kami sedang dengan kami akan. Boleh follow sekarang ni? Idea je nampak tak? Nampak dah idea ni? Nampak. Itu dia. Nampak dah insyaAllah. Nampak senang kan nampak susah? Kau warning follow ni apa benda sikit ni? Nampak sonang insyaAllah. Kita beza dengan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, English ke, kena sebut. Terjemahan tu, dia telah makan. Apa dia? Dia tu kena sebut. Perkataan dia tu kena sebut. Dekat hantar pun, engkau telah kena sebut. Dekat kalian tu, dekat mereka tu kena sebut. Dekat aku tu, dekat anak tu, kena sebut. Aku telah. Terjemahan Melayu dia. Dekat nama tu kena sebut. Bahasa Arab, benda tu tak payah sebut. Aku tak payah sebut. Nanti kita tengok ejaan dia. Saya sebut perbezaan ejaan dia dekat ujung tu saja menentukan huwa ke? Hum ke yang buat? Hiya ke? Anta ke? Antum ke? Ana ke? Nan? Dekat ujung pun dah tahu. English kena sebutkan I did. I went. Kan? Kena sebut. We. Kena sebut. Kena sebut pula we tu. Okay? You kena sebut. They pun kena sebut. Kan? They did it. Kena sebut. They tu kena sebut. Bahasa Arab. Domer tu tak ada sebut. Sebab domer tu dah ada dalam perkataan tu. Jadi dekat ujung tu diam. Saya tak ada tunjuk dalam video tu. Dekat ujung tu diam. Boleh faham tu? Ini baru intro
baru intro, baru intro. Nak membayangkan bahawa bahasa Arab ni garis. Memanglah smart bahasa Arab ni bahasa syurga. Mana kita macam kita canggih pun. Nah, bahasa Arab ni kan, bahasa Arab ni usia dia, bahasa yang kita belajar ni, kelima ni 300 tahun sebelum Nabi Muhammad ni. Ada katakan 200 tahun sebelum Nabi Muhammad turun. Bahasa Arab dah macam ni dah. Sebab Allah nak prepare jangan untuk turun Al-Quran. Sebab Quran tu hebat. Kalau kata hebat, bahasa tu pun kena bahasa yang hebat. Bahasa putih macam Perancis, Jepun ni baru, bahasa baru. Bahasa Arab lebih lama lagi Dan lebih lama dan lebih tersusun dan lebih canggih dan lebih sistematik. So, kat sini ni apa dia? Ialah kita nak belajar fi'il ni, nak lupa kalau sekejap domel 2 pun tak apa. Kan nak lupa terlupa kau kan. Terlupa arah jar pun tak apa. Masa nak belajar fi'il ni. Kenapa? Dia tak ada ke mana dengan arah jar. Domel 2 pun nak belajar dia nanti pun dia tak ada kena-mena dengan domel 2. Kita ni masih lagi tajuk sorof Ingat tahu sorof. Tapi bila nanti nak belajar lepas 4 bulan ni belajar nahu, yes, ada kena-mena dia. Kan ada kena-mena. Tapi nak belajar sorof ataupun nak belajar spesifik mengenali fi'il hanya perlu tahu domel 1. Gitu Okey. Ini ada. Okey. Domel 1 tu. Boleh kita ambil wa hum ya anta antum ana. Okey. So sekarang ni masih lagi secara umum. Ada 2 rekod ni. Ada 2 tengok. Kan dia udah besar. Inilah 3 tajuk pertama. Jangan dia sebenarnya adalah fi'lun, fa bagi bawah. Ain tu mati, lam tu tanwin. Kalau ni al-fi'lu, al-madi, pasti. Dan ketiga future ataupun Melayu dia akan dan sedang. Al-fi'lu, al-mudhari'. Al-fi'lu, al-mudhari', fi'l mudhari'. Dan satu lagi al-fi'lu, al-amr. Madi mungkin ada yang kalau belum belajar dia first time dengar lah madi antara madi mudhari' amar ni mana yang orang Melayu dah biasa dengar? Saya jawab. Biasa kita dengar lah. Antara madi mudhari' amar mana biasa dengar? Madi. Mana orang Melayu dengar madi? Amar. Amar. Dengar masa bila? Perintah. Oh, Melayu ni bagaimana? Bila masa biasalah kita dengar. Mandi tak pernah dengar. Orang Melayu kita pernah dengar. Mandi tak belum masuk bahasa Melayu lah. Tak ada bahasa mati tu. Mudhari' lagi tak ada. Yang mana betul amar? Kat mana kita dengar biasa dengar amar ni? Nama orang. Bacaan dalam solat. Kat mana? Mana tu? Tahiyat. Kalau yang pada Awal. nak dengar tak amar ma'ruf? Nahi munkar. Dengar tak amar ma'ruf? Dengar kan? Amar ma'ruf. Apa maksud amar ma'ruf?
tak pernah dengar, malah ni buku dengar. Amar tak pernah dengar. Amar ma'ruf, ni suruh, kena suruh. Kan? Buatlah, makanlah, tolaklah, bacalah, belajarlah. Kan? Suruh lah tu. Nanti ada lah. Kita tajuk. So nanti kita akan belajar. So saya mulai malam ni saya tak boleh nak guna mati ni, nak guna sebut kata lampau. Kata kerja lampau, panjang benar. Nak sebut past tense pun panjang. Saya sebut fi'il madi semua. Ingat tu fi'il madi. So kita dalam beberapa minggu ni kita akan fokus hanya belajar fi'il madi saja, past tense. Dan nanti kita akan belajar bahawa fi'il madi ni tadi sebutkan misal tadi, dia adalah ibu kepada segala kalimah kataan fi'il. Umma induk adalah fi'il madi. Sebab nanti kita belajar mudhari' ni datang daripada madi. Nanti kita belajar pada fi'il amar pula datang daripada mudhari'. Sampai kalau buka buku dia ada arrow kan, yang ni arrow dia hilang pula. Arrow madi kepada mudhari' kepada amar. Ni gambar umum belum masuk lagi ni. Saya boleh cerita fi'il secara umum. Dan nanti bila saya kata umat, nanti saya kena istilah apa? Root dia. Punca root dia ataupun umat dia. Segala perbuatan fi'il mudhari', fi'il amar adalah daripada fi'il madi. Dan umat lah, tapi umat segala umat siapa? Madi ni. Dia dah umat dah. Ialah madi yang 3 huruf saja. Kan Madi tak pernah 1 huruf. Madi tak pernah 2 huruf. Minima mesti 3 huruf. Kan Cuma kadang-kadang kita terjumpa kan, contoh dia barro. Contoh dia barro. Kan? Ini saya tak masuk tajuk ni saya baru intro ni. Contoh kata 3 huruf ni kan. Belajar fi'il ni dia kena slow-slow, dia terlalu laju. Walaupun dia senang, tapi dia kena berhati betul-betul. Jangan lolat masa ngajar ni. Kalau nak lolat, bawa berjalan kan, bawa handphone tu berjalan. Contoh kat sini, kata 3 huruf, kalau macam ni, macam mana? Baru. Contoh, baru. Ini tiga lah tu. Kan? Ba 1, ro ada 2. Kalau ada 1, maknanya ba, ro. Contoh. Tapi yang ada 1 ni saya tak belajar lagi. Ini tajuk special sikit. Nanti kita akan belajar tajuk yang nampak jelas 3 huruf dia. Okay? Contoh je ni. Kita jumpa ni. Kholaqo. Berapa huruf tu? 3. Paling asas 3. Kan? Pastikan dia memang tak ada dia tak ada tanwin tu. Ada tanwin, bukan fi'il lah, jadi isim lah. So, contoh 3 kan? 3 huruf itu 1,
dia betul-betul cinilan eh. Okey. La'ibah. Contoh dia la'ibah. Contoh dia eh. Ini baru intro saya tak masuk lagi ni. Cuba contohnya. Tak nampak eh. La'ibah. Lam, ain, ba, alif. Kita faham mati ke tu? Ha? 3 huruf je. Lam, ain, kan? Boleh faham eh? Maksud 3 huruf tu. Okey. Itu sana. Okey. Kemudian boleh kita nak belajar pasal okey, ini masuk. Berteminda. Berteminda fi'il. Okey, al-madi. Sekejap ni kalau masuk betul fi'il madi ni kita dah masuk terus ni. Apa lagi yang kita nak belajar umum fi'il okey, secara umumnya ni formula umum. Tolong catat umum. Semua fi'il madi berlakunya ataupun pembuat perbuatan semua fi'il madi kita tengok di hujung kolom tulis kotak. Semua fi'il madi yang past tense dia kan ada pelaku kan. Semua pelakunya dikenali pada huruf yang terakhir. Okey. Bukan kat pangkal. Bukan kat tengah lah. Macam mana tulisan ni? Saya lupa Ustaz. Bahasa Arab, dengar betul Bahasa Arab jangan tengok kat tengah-tengah. Tengok kat mana? Cuma setengah-setengah tu boleh tengok kat tengah-tengah lah. Tapi kebanyakan bahasa Arab tengok pangkal, tengok hujung. Pangkal, hujung. Kalau isim tengok kat mana? Saya jawab, isim tengok kat mana? Pangkal ke hujung? Isim. Pangkal dan hujung. Hujung. Kalau kat pangkal, isim tengok kat mana? Alif lam. Kalau kat hujung macam-macam. Ada tanwin, ada tamarruqah, kan? Ada alif ta buka untuk jamak muannas salim, ada waw nun, ada untuk jamak muannas jamak muzakkar salim. Tapi ulang sekali, betul fi'il madi. Kita nak kenali dia, nak tengok betul-betul, tengok di hujung dia. Ada tak? Ada biasanya mesti ada penambahan. Sengaja ada penambahan. Kadang ditambah waw dan alif. Kadang hujung tu ditambah ta, dimatikan ta. Ada tu ta ditambah ta juga, ta beri atas. Hujung tu ditambah dengan tum. Hujung tu ditambah dengan ta juga, bagi depan jadi bunyi tu. Hujung tu ditambah dengan na. Nun alif menjadi na. Tengok di situ ya. Taulah siapa yang buat perbuatan past tense. Yang pertama, kalau yang buat tanda. Fa'il mudhari' pula apa dia? Tengok pangkal dan hujung. Mudhari' pula nanti kita tengok pangkal dengan hujung. Pangkal dia mesti hamzah atau nun atau ta atau ya. Hamzah, nun, ta, ya. Salah satu. Mudhari' pun ada juga perubahan nanti. Pun hujung pun ada juga. Nak kenal pasti. Mudhari' itu kita nak kenal apa? Nak kenal siapa yang buat. Amar pula ada kat pangkal, ada kat hujung. Pangkal, hujung. Mudhari' pangkal, hujung. Madi saja yang tengok
di ujung. Boleh dapat tu? Boleh? Siapa nak cuba ulang apa yang saya cakap tadi? Tak apa, biar slow-slow. Biar ingat. Siapa nak ulang apa yang saya cakap tadi? Bab. Saya cuba Ustaz. Okey. Semua fi'il madi pelakunya tengok di ujung kalimah tu, ujung ayat tu. Semua fi'il mudhari' tengok di pangkal dan di ujung. Kalau di pangkalnya mesti ada hamzah, nun, ta, ya. Dan semua fi'il amal boleh tengok dekat pangkal dan ujung. Okey, terima kasih. Itu dah. Okey, itulah gambaran secara umum tentang keseluruhan fi'il. Terus sekarang ni kita masuk, okey, fi'il madhi. Okey. Ono butang mata tutup. Untuk orang yang baru belajar ni, bosan belajar, dengar sebiji-sebiji apa tu cakap. Lalap 2 minit akan miss. Dengan lalap orang lama tak apa. Tak lalap ke baru tak apa. Orang baru jangan lalap. Dia miss nanti dia sebab ilmu baru benda dengar tu. Okey. Ada 7 hal utama berkenaan tentang fi'il madhi. 7 perkara utama. Kita ada kan segala 7 formula 7 sesuai kaedah dan 7 kaedah mudah bahasa Arab. Sampai semua formula 7. Domain 1 pun sampai 7. Dia pun 7. Isim pun sampai 7. Sebenarnya ada lebih dari 7 yang utama. Bukan 7 saja. 7 yang utama. Okey, kita akan fokus dulu pada ni. Yang pertama, fi'il madhi ni dia ada 3 huruf dan sedikit yang ada 4 huruf. So dalam 4 bulan ni dalam sepanjang belajar ni saya tak sentuh jenis yang 4 huruf. Saya fokus yang 3 huruf. 4 huruf dalam Al-Quran saya cek dalam tak sampai 15 kataan. Mungkin kurang ni. Saya belum cek tu. Dia kena keliti satu. Dan jenis 4 huruf. Majoriti dia ialah yang datang daripada 3 huruf. 3 huruf. Nanti kita kan kena mengenalilah apa dia maksud 3 huruf tu. Dan 3 huruf yang sebut ni itu dipanggil 3 huruf yang original. Dia memang original dia macam tu. Original. So kita boleh 3 huruf, 4 huruf kita tak sentuh. Sebab tak bayang. Kalau 3 huruf, nama Arab dia sulasi. Datang dari salasa. Salasa tu kan 3. Kan? Selasa. Hari Selasa kan 3 kan? Hari ketiga kan? Betul ke hari Selasa hari ketiga? Selasa hari ketiga hari kedua? Saya jawab. Selasa hari kedua hari ketiga. 3. Kedua. Yang kata 2 tu orang putih. Orang putih mula Isnin. Hari Kojo, hari kedua kan? Arab mula dengan Ahad, Wahid. Isnin. Isnin. 3. Selasa. Lebih lagi Selasa. So, sulasi itu 3. Sampai namanya rubai. Hari Rabu. Sampai Rabu. Melayu tu Rabu. Rabu tu hari Kompek. Bunyinya rubah. Apa kita tak payah nak sebut sulasi tu. Tak payah sebut rubai. Kan? Betul kan? Bekso yang nak sebut. Kan? Al-Fa'il Al-Madhi, Al-Fa'ilu Al-Madhi, Al-Sulasi. Kan? Ayat. 3 huruf senang. Kemudian okey, kita susun
Tak apa. Kita ambil yang kotak nombor 3 dulu. That's why dia ada dua istilah nanti. Dia ada istilah original, ada istilah tambahan. Tambahan huruf lah. Yang original tadi itulah dia. 3 huruf original dan sedikit 4 huruf original. So nanti dari original ni wujudlah satu lain nama ditambah huruf lain pada fi'il madhi tu. Contoh daripada kataan 3 huruf fa'ala. Fa bagi atas, ain bagi atas, lam bagi atas. Fa'ala. Dari fa'ala tu nanti boleh ditambah 1 huruf. Apa jadi Jadi opek lah bilangan ni. Kemudian boleh tambah fa'ala tu boleh tambah 2 huruf jadi 5 deh. Jadi fa'ala tu nanti tambah lagi 3 jadi 6 lah deh. Apa itu? Tambah opek jadi berapa? 9 lah deh. Tambah 5 jadi berapa? Kalau aku adalah tambah sampai ompek sampai 5 sampai 6 kan. Dah mam kita boleh cakap bahasa Arab kan. Bahasa Arab tambah sampai 3 je. Kan? Tambah ada, tambah 1, campur 2, campur 3. So, fi'il madhi paling banyak berapa? Paling banyak berapa? Huruf kan? Enam. 3 je kan? Lewat kan? Tiga Kita enam. lewat. Jadi tidak. Kalau kita tidak selamat, kalau belum tentu selamat. Kan? Ada borak kan? Ceramah apa tu? Telah kan? Telah fikir. So, maksimum fi'il madhi ada berapa? 6. Ingat 6. Ini baru belajar umum fi'il madhi kok. Dia ada 6. Okay. So, original namanya mujarradun. Mujarrad. Dengar je lah, ambil tahu je kan. Tambahan nama dia apa? Mazidun, mazid tambahan. Tak payah. Orang Melayu tak payah. Ingat original, ingat tak? Tambahan. Dan lagi satu yang paling penting dalam belajar verb ini, kita kan belajar fi'il madhi kan? Dalam verb ni, ini penting. Saya dah bagi video. English pun ada. Apa dia? Active verbs dengan passive verbs. Melayu saya tak sure. Ada tak guna istilah ni? Membuat dengan kena buat. Itulah yang tak apalah, saya tak nak guna tu. Kita guna compare dengan English. Ada active verb, ada passive verb. English pun terjemahan dia kalau yang active tu pasal apa? Dia tahu maknanya ada subjek yang buat perbuatan. Ada subjek. Subjek tu rujuk pada manusia tu lah. Yang buat tu he ke, they ke, she ke yang buat, you ke, I ke yang buat ataupun we buat perbuatan tu. Itu dipanggil perbuatan aktif. So dalam bahasa Arab ada nama dia apa? Maklum. Okey. Melayu kalau maklum apa maksudnya Melayu? Arab malam ni maklum ni kita pinjam bahasa Arab. Maklum apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Tahu. 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 Maklum. Dia dah maklum lah. Dia dah tahu. Okey. So maknanya tahu
dulu, majhul dulu ataupun active verbs. Majhul kita belajar kemudian. Majhul ni Melayu ni senang, dia bahan dia. Dimuliakan, dikatakan, dituliskan. Kadang-kadang jadi he, apa? Diketahui. Itu pun pasif lah tu. Tapi kebanyakan di dengan kan. Okay? Kalau ni disenangi, itu pun pasif pun. Disenangi, dimuliakan, atau kesesuaian bahasa Malaysia lah. Itu kita belajar. So dalam bahasa Arab pun ada perkataan tu ada. Dan dia pun very specific. Very specific. Datang daripada madi tu, dia tukar baris dia nanti. Tukar baris sikit dia, oh kita dah tahu dah ini passive verb. Itu kata bahasa Arab ni very smart. Tukar baris sikit dia tahu. Dan tukar baris standard sebelum kata. Kita belajar. Yang passive tu macam. Cuma kita akan fokus pada maklum saja ataupun yang aktif. Boleh faham sangat tu? Satu, nombor dua, nombor tiga. Nombor empat, kita tak belajar lagi. Nombor lima, dia nanti boleh menjadi fi'il mudhari' dan juga menjadi fi'il amal. Kita akan belajar tu boleh tajuk mudhari' nanti, maknanya kat sini ketemindahan ni daripada fi'il madi. Nombor lima tu madi bertukar menjadi mudhari', madi atau bertukar menjadi fi'il amal. Okey, nombor 6 ini gambaran umumnya, belum masuk lagi ni. Umum. Dia ada perbuatan yang English disebut transitif dengan intransitif. Melayu sebut melampau dan tidak melampau. Apa maksudnya? Dalam melampau tu, perbuatan tu ada sesuatu yang kena. Saya telah minum air. Kan? Lihat, saya telah minum air. Saya telah minum. Telah minum. Puan tarbiyah. Latih, tolong off mic. Okey. Puan, tuan-tuan, tolong off mic ya, tolong off mic. Okey, Melayu ada melampau dengan tidak melampau. English panggil intransitif dengan transitif. Maksudnya kalau yang melampau tu apa, ada mangsa dia lah. Saya telah minum air. Yang kena tu air. Bahasa Arab pun sama juga. Dia ada yang kena, boleh ada yang tak kena. Ada yang ada objek, ada yang tidak ada objek. Adalah nama kita belajar lah. Kalau bahasa Arab nama dia lazim dengan muta'addi. Yang lazim ni tak ada objek yang kena. Perbuatan tu tak ada yang kena. Ada perbuatan yang kena, yang melampau. Macam air, dia telah minum air. Okay? Kalau contohnya saya tersenyum sepanjang hari ini. Contohnya, mana tersenyum tu, senyum, kan? Maknanya perbuatan tu tak ada mangsa, tak ada objek lah tak. Saya telah tidur sepanjang saya telah tidur selepas waktu zuhur, kan? Sehinggalah
terlajak sampai maghrib contohnya kan. Tidur tu tak ada objek. So kebanyakan nanti ketika belajar perbuatan nanti dia ada maksud, So ada muta'addi. So yang ni saya intro dulu nak beritahu je, maknanya bahasa Melayu pun ada, orang putih pun ada, Arab pun ada. Ada yang ada mangsa, ada yang tak ada mangsa. Ataupun ada yang ada objek yang kena perbuatan tu, ada yang tak ada objek yang kena. Okey? Yang terakhir, dia ada satu istilah, inilah dia. Belajar fi'il madi, belajar fi'il mudhari', belajar fi'il amal, inilah yang agak susah sikit. Nombor 7 ni. Ada istilah sahih dengan tidak sahih. Sahih itu benar yang benar. Adapun tidak benar. Jadi kita belajar apa maksudnya kan? Kita ni permulaan ni kita fokus yang sahih saja. Yang benar saja. Yang tidak sahih kita belajar ujung saja. Ujung ni. Okey. Dan akhir nombor 4 ni saya ni ada perkataan ni itu nama tasrih dengan wazan. Tasrih ni saya tak ada dalam bahasa Malaysia nak cakap apa, tak ada yang sesuai. Tasrih kita dah belajar, saya pun dah sebut malam ni sebut dengan buatan tasrih. Kita dah belajar sebelum ni dekat jari tu kan, ada huwa tadilah dekat mandi kelengkeng pangkal huwa, dah ada huma, ada hub, ada hiya, ada anta, ada antum, ada anti, ada antuma, ada sampailah anak-anak boleh, kalau ambil boleh. Kita ambil 7 ni kan. Yang kita susun dekat jari ni, inilah dipanggil tasrif. Tasrif nombor 1 bukan? Sebutkan tasrif nombor 1. Bila sebut tasrif nombor 1, kita akan mesti bermula dengan huwa. Kita tak sebut tasrif nombor 1, kita sebut ana, nanu, anti, tak ada. Sebut tasrif nombor 1 mesti bermula dengan huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, atuma, antum, anti, atuma, antuna, ana. Itu dipanggil tasrif. Apa tasrif? Tasrif ni berada sarrafa, susun. Susun. Ini susun ikut dia punya kaedah. Kita guna jari, kita guna jari. Kalau orang tulis daripada atas ke bawah, dia tulis lah. Dia kena tulis, ada kaedah lain, dia tak guna tapak tangan. Dia kena senarai kan. Senarai 1 sampai boleh dari atas ke bawah. Itu pun tasrif. Dia dah susun, kaedah dia susun. Terus sekarang ni, kita masuk tasrif ni susun. Fi'il nanti pun kita susun juga. Kita susun kat jari. Kaedah kita susun jari. Mana nanti kita kau susun. Susun kat mana? Dekat huwa dia bunyi apa. Dekat hum bunyi apa. Dekat hiya bunyi apa. Dekat anta bunyi apa. Antum bunyi apa. Dekat ana bunyi apa. Nahnu bunyi apa. Bila kita dah susun ini, itulah dia panggil tasrif. Boleh? Nanti kita akan belajar ni. Apa pula wazan? Wazan ialah perubahan perkataan daripada madi bertukar pada mudhari' kepada amal. Dengar dulu tak payah masuk dalam kepala pun tak apa. Tapi tasrif ni boleh masuk kepala. Wazan ni tak payah ingat. Wazan nanti kita akan belajar ujung sekali. Dah habis belajar fa'il amal, baru saya akan ulang sebut perkataan wazan. Selagi tak habis belajar
habis tajuk fi'il amal, saya tak sebut perkataan warzan. Cuma ni intro je. Pada wazan, wazan ialah pertukaran sesuatu perkataan madi, dia bertukar pada mudhari', mudhari' tukar pada amal. Itu dia panggil wazan. Itu ada 7 lah. Okey, sebelum saya nak masuk pengenalan tiga fi'il ni, 3 huruf fi'il ni, ada soalan sebelum saya ni nak sambung? Ada soalan? Dia boleh tunjuk. Ada? Faham semua? Tak ada soalan ya? Ada tak ada ni? Tak ada. Okey, jalan. Okey. Kita akan fokus pada ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 4 belum lagi, mudhari' lagilah belum. Yang ni yang lazim dengan mutaaddi ni ataupun apa, transitif dengan intersitif ni lagilah tak tutup. Yang tajuk yang ketujuh ni kita fokus pada sahih saja. Tak sahih kita belajar ujung nanti. Belajar bila dah habis amal baru belajar yang tidak sahih. Okey, dan daripada 3 huruf dengan 4 huruf ni kita fokus pada mana? Fokus hanya pada 3 huruf saja. 3 huruf yang apa? Yang original, yang apa? Yang maklum. So, ingat kita fokus apa? 3 huruf original maklum. Boleh tak? Kita fokus dulu apa? 3 huruf original maklum. Ataupun 3 huruf yang original yang kita tahu siapa pelakunya. Atau boleh sebut kita bicara fi'il madi 3 huruf yang original yang aktif. Boleh boloskan ni? Baik. Okey. Dan formula penting kita nak belajar juga saya sebut tolong catat. Ya, ini kata-kata boleh dikatakan kata permulaan sebelum nak baca fi'il madi. Ayat ni kena simpan dalam kepala. Apa ayat dia? Apa ayat dia? Apa kata-kata keramat saya nak sebut ni? Fi'il madi yang 3 huruf yang original ni, yang maklum ni, yang aktif ni. Aktif tu yang tahu pembuat dia, kita akan belajar siapa pembuatnya. Pembuatnya yang kita belajar itu adalah huwa. Huwa. Dia. Tolong tulis nota ni besar-besar. Setiap fi'il madi yang kita belajar dan
patut sebut awal-awal tadi. Awal-awal saya sebut. Dalam kamus standard bahasa Arab, standard ni bukan kamus yang bergambar tu. Bukan kamus budak-budak yang secara bahasa Arab standard yang universiti guna tu. Yang college guna tu. Orang lama. Fi'il, kamu bahasa Arab bermula dengan fi'il madi ke mula dengan isim? Madi. Fi'il madi yang 3 huruf original betul? Ya. Betul? Ingat kamus standard tidak bermula dengan isim. Kamus standard mesti bermula dengan fi'il madi. Bukan fi'il mudhari', bukan fi'il amar. Fi'il madi. Fi'il madi yang mana? Yang 3 huruf. Yang 3 huruf yang mana? Siapa yang buat 3 huruf tu? Siapa pelaku dia? Wah. Ingat jumpa yang bahasa Arab, dia duduk kat atas tu mesti fi'il madi. Dan kita mesti dalam tu siapa yang buat? Huwa yang buat. Boleh ingat? Boleh ingat? Boleh, insyaAllah. Itu pun kita dah nampak sistem bahasa Arab. Nampak dah bahasa Arab. Very systematic. Dia tak tergabung. Dia belum mesti kamu semua standard. Bahasa standard. Dia tak ada jumpa ni. Jauh sekali. Kenapa dia tak boleh jumpa bermula dengan fi'il mudhari' kau? Belum-belum kan? Kenapa? Sebab fi'il mudhari' tu datang daripada madi. Dia tak ada tiba-tiba bahasa Arab tu. Kamu tiba-tiba keluar tiba-tiba muncul fi'il amar. Tak ada. Dia mesti keluar fi'il madi. Sebab nanti madi amar datang dari mudhari'. Mudhari' datang dari amar. So datang dari amar. Dia datang daripada madi lah. Nanti kita boleh reverse. Jumpa fi'il amar. Boleh tahu tak mudhari' dia? Boleh tahu tak? Orang lama boleh tak? Jumpa fi'il mudhari' boleh tahu tak madi dia? Boleh. Pasal dia reverse ni nanti. Itu yang kita bahasa Arab ni. Canggih. Melalui tulisan, melalui huruf kita dah tahu ni fi'il amar ni. Itu nak terjemahkan dia fi'il amar tu. Jumpa perkataan dalam Fatihah kan. Ihdi siratal mustaqim. Ihdi tu fi'il amar tu. Engkau tunjukkan nak. Contoh begitu. Fi'il amar. Tapi nak buka dalam Quran, jangan cari ihdi tak jumpa. Sebab ihdi itu fi'il amar. Dia kena cari madi dia. Cari induk Ni yang kita belajar ni. Contoh lain kan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu tu fi'il mudhari' tu. Nun dipangkalkan na'budu. Dalam kamus jangan pergi cari bawah nun. Tak kan koyak rapat kamu takkan jumpa dah. Pasal tu fi'il mudhari'. Tahu fi'il mudhari' kan tak ada. Bila dah kenal fi'il mudhari', automatik kita akan tahu madi dia. Kan? Na'budu nun ain badal kan? Buang nun tu. Mudhari' tu kan buang nun tu, tinggallah ain badal. Kalau kamu cari ain bawah ain, bukan cari bawah nun. Nampak tak tu? Kami tak belajar, tak nampak. Saya dah bagi clue. Bahasa Arab, kamus dia mesti bermula dengan madi yang pelaku dia adalah huwa. Dan dia 3 huruf. Lepas tu bawah tu dia kan kamus tu kan senarai kan. Susun kan. Lepas tu baru kita jumpa 3
campur 1 apa, 3 campur 2 apa, 3 campur 3 dia apa. Macam tu ya. Ada lagi sambung bawah lagi, ada lagi sikit dengan. Baru keluar bawah tu keluar isim kan. Nanti kita akan belajar ni kan daripada madi ni pun boleh beranakkan melahirkan isim. Boleh jaga kan? That's why kita madi itu kan. Madi ni bukan saja beranakkan fi'il mudhari'. Fi'il madi juga boleh beranakkan 7 jenis isim. Itu kemudian kita belajar. 7 jenis isim datang daripada fi'il madi. Itu kata sebab tadi madi ni induk segala induk kepada perkataan bahasa Arab. Itu sebab dalam kamus mesti bermula dengan fi'il madi. Ni okey, dan ini ketiga. Kita akan ada istilah huruf timbangan. Huruf timbangan belajar fi'il madi ni, inilah dia. Huruf timbangan dia pilih huruf fa, huruf ain, huruf lam sebagai huruf timbang tara. Nak compare with dengan verb yang lain. Sempena nama fi'lun tu, fa'il lam dia ambil huruf fa, ain lam tu sebagai timbang tara. Nak belajar fi'il madi, nak belajar fi'il mudhari', nak belajar fi'il amar. Huruf timbangan. Boleh faham kan? So lagi satu. Ini ada satu special sikit. Ada huruf alif, waw, ya. Siapa ada buku ada buku yang ya ada titik tu buang dia tak ada titik sebenarnya. Alif, waw, ya. Huruf alif, waw, ya ni timbangan apa ni? Ni huruf apa ni? Alif, waw, ya ni. Dalam tajwid panggil apa ni? Huruf mat. Dalam panggil huruf apa? Belajar bahasa Arab panggil huruf apa? Huruf mat. Mat tu tajwid. Bahasa Ilah sakit. huruf sakit. Okey, ilat. Ilat ni dah belajar pernah dengar ke mana? Orang Melayu sebut ilat ke mana? Pernah dengar tak ilat Melayu tu guna ilat? Pencet ilat. Pandai pun. Apa maksud pencet ilat? Dia tak boleh kerja lagi. Pencet sakit lah, pencet sakit. Pencet awal. Itu nama ilat tu sakit. So nanti kita akan belajar lah ni. Bila ada masuk alif waw ya ni pada mana-mana fi'il madi, dia akan jadi sakit. Sakit apa? Itu nanti kita belajar dengan yang tak sahih tu. Tu kita belajar ujung nanti. Dah habis belajar fi'il amal, baru kita belajar fi'il madi yang ada alif, waw, ya. Ada titik Tapi yang paling basic ni ialah timbangan ni adalah fa, ain, lam. Okey. Adalah istilah ni dia panggil fa tu, dia panggil fa fi'il. Yang nombor 2 tu tengah-tengah tu ain, dia panggil ain fi'il. Betul lam fi'il. Fa, ain, lam. Timbang kara dia. Timbang kara. Kemudian yang ni saya dah sebut dah ni. Nombor 1, nombor 2 saya dah sebut dah. Nombor 3
saya pernah sebut. Nombor 4. Nombor 4 ni, ini yang 4 huruf kita tinggalkan. Okey, nombor 5 saya dah sebut. Nombor 6 saya dah sebut. Okey. Dah ulang apa yang saya cakap tadi. Ada rupanya ada dalam nota penting. Okey, sekarang ni dari segi masa kita tengok. Inilah dia. Sekarang ni kita nak daripada fa ain lam ni, maka kita kenalah bariskan dia. Dan kena ingat pada fa ain lam pada madi ni tidak boleh ada tanwin, tidak ada boleh ta marbuthah, tidak ada alif lam. Itu saja. Lebih basic. So, yang pertama dia boleh semuanya baris atas. Fa'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan dia pada ain. Ain boleh beri bawah. Jadi apa? Fa'ilah. Dan yang ketiga, ain tu boleh berbaris depan. Fa'ulah. Boleh ingat tu? Boleh So, kita boleh simpulkan untuk yang 3 huruf yang original ini, yang maklum ini yang diketahui, fa sentiasa baris atas, lam sentiasa baris atas. Nampak tak? Fa atas, lam pun atas. Yang boleh bertukar baris apa dia? Ain. Yang nombor 2 tu. Ain tu bagi huruf nombor 2 atau huruf di tengah. Dia boleh a, dia boleh i, dia boleh u. Boleh faham sekarang ni? So pada nombor 1 ni dia tak ada perkataan fa'alu. Ada ke fa'alu? Ada tak? Tak ada. Katalah kita terjumpa perkataan bunyi dia macam tu lah. Baris dia, huruf kan, jumpa bunyi dia fa'alu. Kita nak cakap nak kata apa tu? Dia wujud. Lam bagi depan. Kita nak kata tu apa? Of course bukan fi'il madi. Tapi nak kata apa? Nak kata harap ke? Tidak. Tidak. Tapi nak kata apa? Majhul. Majhul apa? Tidak juga. Tidak juga. Habis fa'alu apa? Tak ada. Jawapan ni tak ada langsung ataupun dia isim. That's all. Faham? Kalau ada tiba-tiba kalau fa'alu, ini bukan madi, lam bagi depan. Fa' betul, ain betul, tapi lam bagi depan. Haram jauh sekali. Sama ada dia tak pernah wujud ataupun dia Isim khas. fikir macam tu ya? Sama juga, dia tak pernah bunyi madi, tak pernah bunyi fa'ilu. Tak pernah wujud fa'ilu. Dia mesti fa'ila. Tapi yang boleh. Tapi kalau fa'ilu panjang, itu lain. Ada waw, lepas tu ada alif. Ini yang bagi depan tunggal saja, tak ada. Tapi kalau jumpa ada tanwin macam fa'ilun, macam
wujud ataupun dia adalah isim. Kan? Fa'ulu. Mungkin fa'ulu kan? Jumpa fa'ulu. Mungkin selepas tu ada isim yang kedua, idafah. Buat jadi idafah lah dia. Itu isim lah tu. Tapi fi'al tak ada itu. Dah saya tinggal tengok. Tak ada apa fi'al sini dah. Ingat? So, inilah dipanggil mol. Mol tuang acuan acuan pertama ada fa'ala. Acuan yang kedua fa'ila. Acuan yang ketiga ada fa'ula. Soalan jumpa mas. Fa'ala siapa buat? Orang baru. Apa dia jawab? Orang baru ni saya tanya. Fa'ala siapa buat? Awal dia jawab dengan Allah. Wah. Fa'ala. Wah. Fa'ila siapa buat? juga. Ini seorang orang lama ni. Fa'ula siapa buat? Wah. Dah cakap yang awal tadi, formula awal tadi. Kalau jumpa bentuk macam ni, fa'ala, 3 huruf kan, fa'ala, tak ada, lepas lam tu tak ada apa-apa. Dia saja, lam saja. Fa'ila tak ada apa-apa. Fa'ula, lepas lam tu tak ada apa-apa tambahan. Ini fi'il madi pelakunya huwa. Maknanya, bila kita terletak kat jari, fa'ala ni duduk kat mana nanti? Orang baru. Fa'ala kelengkeng pangkal. Fa'ilah pun sama. Kelengkeng. Fa'ula pun sama. Kita dah letak dia kat mana? Kelengkeng pangkal. Itu je. So, nombor 1, nombor 2 ni, 3 mol ni, maknanya kita panggil ini adalah mol untuk aktif, untuk maklum. Boleh follow? Lawan dia apa? Majhul. Lawan dia apa? Pasif. Kalau perkataan pasif verb pula, yang 3 huruf ni, apa bunyi? Inilah bunyi dia. Bunyi dia apa? Tiba-tiba fa tadi berbaris depan, ain wajib bawah, lam wajib atas. Fa wajib depan, ain baris bawah, lam baris atas. Fu'ila. Boleh follow? Ini satu sahaja. Ini sahaja mol untuk passive verbs yang 3 huruf ni. Yang ni original kan? Daripada fa'ala, aktifnya, pasifnya, fu'ila. Kalau datang pada fa'ila, pasif dia pun tetap fu'ila. Kalau daripada fa'ula tadi, pasifnya, majhulnya, tetap fu'ila. Boleh follow sekarang ni? Kuning? Besar? Boleh, insyaAllah. Okey, ini tes orang baru. Kalau perkataan tu datang daripada kaf, ta dengan ba, bunyi dia apa? Kata apa? Orang lama dia dengan seorang baru, dengan seorang baru pula. Hebat. Saya nak uji pemahaman orang Melayu, orang baru ni. Bunyi dia kataba. Ya. Kataba itu aktif. Huwa yang buat. Mana hantar. Hantar yang. Saya tahu mana dia. Dia tahu kataba. Kan? Kataba dengan fa'ala ni matching tak? Matching ni? Kita nak dengar orang baru orang lama tak cakap.
Boleh tu, Kataba. Dah matching lah dengan fa'ala. Itu mandi lah. Sama. Kan? Siapa buat? Kuah yang buat. Kataba. Terjemahannya dia telah kan? Mesti dia telah. Kataba apa? Anta. Cukup. Anta pun dah faham lah tu. Dia telah. Apa bodoh kan? Senang terjemahan tu. Dia telah kataba. Senang kan? Dia apa? Dia telah kataba. Kalau kataba, kita nak jadikan dia passive verb, orang baru bunyi apa kalau kataba? Kutiba. Kutiba. Ini seorang baru. Kutiba. Tanya. Kalau kataba, maksud dia apa? Dia telah tulis. Dia telah tulis. Kalau kutiba, apa? Tulis. Tulis tu dengan tambah perkataan lagi di dengan telah ditulis. Ini dalam bahasa Arab, kita ingat kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Dituliskan ke atas kalian berpuasa. So di sini terjemahan dia kadang ada maksud dia boleh juga terjemahan dengan ditetapkan ke atas kalian berpuasa. Kepahaman bagi kita diwajibkan atas kalian berpuasa. Faham tak? Boleh faham sini? Yang banyak ada orang kuningan. Di situ adalah kalau situ nota tu pola nombor 1, pola nombor 2, pola nombor 3 ni ini dipanggil adik-beradik. Bersama adik-beradik tu. Kan? Fa'ala, fa'ila, fa'ula tu adik-beradik. Adik-beradik ni ialah genetik sama ibu Roman dan lain kan. Roman dan lain. Ini tetap adik-beradik. Dikenali sebagai fi'il madi maklum ataupun fi'il madi yang tahu siapa pelaku siapa pelaku tadi? Huwa. Manakala pola yang fu'ila tu dia kita panggil apa? Dia senang nak faham dia sepupu dia. Ya, sepupu dia. Dulu sebagai analogi. Fa'ala, fa'ila, fa'ula ni macam kuih baulu. Nama saya tak kuih baulu. Cuma ramal je lain kan. Ada kuih baulu ramal ikan. Ada kuih baulu macam-macam kan. Kuih baulu macam-macam bentuk kan. Tetap orang panggil kuih baulu dia. Kan. Nama sama tapi bentuk lain. Tapi fu'ila ni apa analogi dia seakan-akan kuih bahulu tapi bukan kuih bahulu. Kita panggil apa? Kuih apa? Kuih bagi. Apa kelacit budak? Makin. Kuih bakar. Kan? Kuih bakar tu nak bahulu lebih kurang kan? Yang tiga ni kuih bahulu, yang fu'ila ni kuih bakar. Kuih bakar kan biasanya gula cuma kuih bahulu kan. Itu lah. Bangkit tu dah jauh mana. Boleh itu je. Okey. Tapi pada tahap ini diabaikan dulu maksud fi'il majhul. Ini buat pembelaan ni kita tak fokus dulu pasal fu'ila, ambil tahu saja. Nanti kita akan belajar 3
sedikit pengenalan. Kita ambil fa'ala, acuan fa'ala. Last tajuk ni. Fa'ala, apa yang kalau bahasa Arab yang lebih kurang bentuk macam dia? Jahada. Jim bagi atas, ha bagi atas, dal bagi atas. Khalaqa, daraba. Fa'ala, fa'ala sendiri pun ada makna. Jalasa, qatala. Sama tak? Acuan dia sama kan? Sama. Fa'ala punya acuan. Kalau ambil acuan fa'ila pula, okey, bunyi dia apa? Syariba, la'iba, fahima, hasiba, qariba, sami'a. Bentuk. Tengok bentuk je. Saya tak suruh hafal makna. Makna tak ada. Makna lupakan. Cukup kenal fa'ila. Syariba ni ikut pola fa'ila. La'iba ikut pola fa'ila. Seterusnya. Dan kalau bentuk fa'ula pula yang ketiga untuk ayat bagi depan pula, apa dia? Karuma, kabura, haluma, da'ufa, azuma, sabun. Mana tak banyak? Karuma, kan ikut fa'ula. So karuma siapa yang buat? Pelaku Apa jawab? Wah. Buat. Nampak tak terjemah dia tu? Dia kan? Tak, sebab terjemah sama dia kan? Dia sudah. Sama lah tu. Sebut Syaribah, dia sudah, dia telah. Kan dia. Kenapa dia? Buat. Boleh faham? Okey, ini contoh ni. Duriba, fu'ila, kutila, kutiba. Fi'il majhul. Terjemahannya dipukul, dibuatkan, dibunuh, dituliskan, ditulis. Okey, cukup sampai ke sini. Macam banyak saya ajar ni Okey. So, ingat 3 pola utama. Madi maklum yang aktif 3 je. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ingat barisnya. Jangan tukar-tukar baris. Itu je barisnya. Okey, insyaAllah. Wallahualam. Kita jumpa lagi minggu depan. Tangguh tasbih kifarah. Rasul Asri. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Sekian. Assalamualaikum.